Salam sejahtera, saya Kisna Jana Anak Pernah yang memegang kad matrik C23B0834. Hari ini saya akan membentangkan laju kerja khusus saya, iaitu konsep identiti dan jati diri Melayu dalam isu penderaan kanak-kanak yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Pengenalan yang saya akan buat ialah memasukkan 4 elemen. Yang pertama ialah kebudayaan. Kebudayaan bermaksud gabungan antara budi dan budaya. Kebudayaan ialah sesuatu proses perkembangan sosial, akal, semangat dan usaha manusia dalam suatu kelompok. Seterusnya adalah tamadun. Tamadun definisikan sebagai keseluruhan cara hidup, seperti cara bertindak, cara berkelakuan, berfikir, segala hasil kegiatan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat tamadun dan peradaban. Yang seterusnya adalah jati diri. Jati diri bermaksud rangkuman nilai, budaya, bahasa, pegangan, kefahaman dan pandangan sejarah sesuatu kaum. Dan seterusnya yang terakhir adalah identiti budaya. Identiti budaya merujuk kepada perasaan, sikap yang menunjukkan seseorang individu itu tergolong dalam suatu kelompok, masyarakat, etnik dan suku. Seterusnya adalah penyataan masalah. Kajian ini merumuskan bahawa jurang dalam penyelidikan yang dijalankan oleh pengkaji. Terdapat isu penderaan kanak-kanak yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia yang dilihat melalui kajian tersebut. Yang kedua adalah kes penderaan kanak-kanak yang kian meningkat dengan tinggi yang sangat membimbangkan oleh pihak kerajaan Malaysia mungkin dapat dilihat melalui faktor berlaku kes penderaan tersebut. Bagaimana penderaan tersebut boleh berlaku di negara kita? Persoalan kajian. Antara persoalan kajian yang dikemukakan dalam kajian ini ialah satu, apakah faktor isu penderaan kanak-kanak yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia, dan kedua ialah apakah langkah-langkah untuk mengatasi isu penderaan kanak-kanak yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Antara objektif kajian yang dapat dikemukakan dalam kajian ini ialah mengenal pasti faktor isu penderaan kanak-kanak yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia, dan seterusnya mengenal pasti langkah-langkah untuk mengatasi isu penderaan kanak-kanak yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Batasan kajian. Batasan kajian merupakan elemen yang sangat penting kerana ianya merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menyampaikan maklumat yang ideal serta memberitahu pembaca tentang isu kajian. Pada skop kajian ini hanya mengenal pasti faktor isu penderaan kanak-kanak yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan langkah-langkah untuk mengatasi isu penderaan kanak-kanak yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Data yang digunakan untuk melaksanakan tugasan ini adalah data yang diperoleh daripada sumber maklumat yang dicari melalui kaedah internet. Dari satu analisis pula, kajian ini hanya dibuat dengan menganalisis data yang telah dicari dan dipilih secara teliti sebelum ianya diguna untuk menulis kajian ini. Metodologi kajian. Metodologi merupakan satu kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kerja kajian ke atas objek kajian tertentu mengikut disiplin teratur. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kajian dengan baik. Metodologi kajian terbagi kepada dua, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah langsung dari pemerhati, diperoleh data atau maklumat secara langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang ditetapkan. Data sekunder pula menyokong informasi primer yang telah didapati dari bahan perpustakaan, kajian lepas, buku atau sebagainya. Data sekunder pula dibagi kepada dua elemen, iaitu laman sesawang dan rujukan perpustakaan. Laman sesawang, pengkaji telah melayani beberapa laman sesawang yang berkaitan dengan tajuk kajian untuk mendapatkan maklumat dan meneliti maklumat untuk menghasilkan kajian dia. Rujukan perpustakaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pengkaji untuk menghimpun segala informasi ataupun maklumat yang bersesuaian dan relevan dengan masalah atau topik yang akan atau yang sedang diteliti oleh pengkaji. Hal ini untuk mengukuhkan maklumat dan isi yang dikaji oleh pengkaji. Seterusnya adalah analisis kajian. Pengkaji telah melakukan analisis kajian dengan menggunakan dua objektif yang terkandung dalam kajian, iaitu mengenal pasti faktor isu penderaan kanak-kanak yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan langkah-langkah untuk mengatasi penderaan kanak-kanak yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hasil kajian ialah sesuatu bentuk laporan yang melakukan penyiasatan penerapan masalah yang mengandungi data-data kemudian dianalisis dari ditasir oleh penyelidik
untuk mengenal pasti. Analisis kajian yang pertama berdasarkan objektif mengenal pasti faktor isu penderaan kanak-kanak yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Yang pertama ialah kekurangan kemahiran keibubapaan. Kini semakin ramai pasangan yang berkahwin muda dan mereka belum bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana pasangan muda menganggap bahawa mereka hidup masih remaja dan tidak berfikir secara logik dan rasional. Mereka tidak mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk menguruskan anak-anak. Orang muda pula sering panas baran dan mudah marah dengan kesalahan yang kecil dilakukan oleh anak-anak mereka seperti permainan sepak. Kesannya, ibu bapa akan bertindak memukul atau mendera anak-anak yang melakukan kesilapan tersebut. Yang kedua ialah pengaruh masa silam. Ibu bapa yang mempunyai masa silam yang pahit di mana mereka juga didera oleh orang tua mereka menyebabkan mereka cenderung untuk melakukan hal yang sama kepada anak-anak mereka. Perasaan trauma kerana didera akan berasa berkekalan sekiranya mereka gagal untuk mengawalnya dengan baik. Oleh sebab itu, kajian menunjukkan bahawa penderaan kanak-kanak sering dilakukan oleh yang pernah menjadi masa dera semasa mereka dalam alam kanak-kanak dahulu. Kadang-kadang ini berlaku sebab ibu bapa beranggapan bahawa anak-anak patut mengalami kesakitan dan penderitaan seperti yang pernah dialami oleh mereka yang dahulu. Ketiga ialah kurang didikan agama. Ibu bapa yang kurang menerima pendidikan agama akan cenderung melakukan penderaan kepada anak-anak mereka. Ini disebabkan ialah penghayatan agama yang lemah akan melemahkan iman ibu bapa dan sikap kesabaran akan kurang dalam hidup ibu bapa tersebut dan mereka cenderung untuk melakukan perkara yang buruk kepada anak-anak mereka disebabkan iman yang lemah. Ketiga ialah kurang didikan agama. Ibu bapa yang kurang menerima pendidikan agama akan cenderung melakukan penderaan kepada anak-anak mereka. Ini disebabkan ialah penghayatan agama yang lemah akan melemahkan iman ibu bapa dan sikap kesabaran akan kurang dalam hidup ibu bapa tersebut dan mereka cenderung untuk melakukan perkara yang buruk kepada anak-anak mereka disebabkan iman yang lemah. Analisis kajian yang seterusnya berdasarkan objektif mengenal pasti langkah-langkah untuk mengatasi isu penderaan kanak-kanak yang semakin berluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia ialah yang pertama ialah mengadakan kempen keluarga bahagia. Dengan mengadakan kempen ini, ibu bapa dapat memupuk kebahagiaan keluarga yang dapat dimulakan dari rumah. Maka ibu bapa hendaklah menjadikan rumah mereka seperti syurga di mana kedamaian dan keindahan mula dibentuk. Konsep keluarga bahagia di sini bukan bermaksud anak-anak diberi kemajuan atau kemudahan dalam kehidupan mereka, tapi ia menekankan berapa pentingnya kasih sayang dalam sesebuah institusi keluarga. Kedua ialah memberi kemahiran keibubapaan yang secukupnya. Ibu bapa haruslah mengambil kursus-kursus pendidikan keibubapaan dan pendidikan agama sebelum mereka berkahwin untuk mengetahui cara-cara menjaga anak mereka. Melalui pendidikan ini, mereka akan didedahkan dengan cara menjaga anak mereka, melayan pasangan mereka dengan baik. Ibu bapa juga harus tahu bahawa mereka harus menjadi contoh yang baik kepada anak mereka dan mereka juga mendapat bimbing dan konseling apa mereka menghadapi tekanan supaya tidak berlakunya kes penderaan kepada anak-anak mereka. Kesimpulannya, penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan yang keji dan dilarang keras oleh semua pihak. Ini disebabkan oleh faktor bahawa tindakan seperti ini seolah-olah bertujuan untuk memusnahkan aset penting negara untuk generasi akan datang serta memusnahkan generasi akan datang. Ingatlah bahawa anak-anak adalah amanah dari Tuhan.